Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, berjumpa lagi kita murid-murid dalam menyelesaikan masalah wang. Okay, standard pembelajaran adalah menyelesaikan masalah melibatkan wang dalam lingkungan 1 juta dalam situasi harian. Okay, jom kita lihat situasi yang pertama. Okey, yang mana Ramesh membeli sebuah basikal yang ditunjukkan dalam gambar secara kredit. Dia perlu membayar harga basikal itu sebanyak RM120 setiap bulan. Okey, setiap bulan sebanyak RM120. Berapakah harga basikal itu? Okey, yang pertama kamu mesti memahami soalan. Okey, bayaran sebulan dia adalah RM120. Tempoh bayaran adalah 24 bulan. Jadi cari harga sebuah basikal, satu buah sahaja. Okey. Jadi secara selesainya ialah 24, iaitu 24 bulan darab dengan 120. Darab seperti biasa, itu 120 darab 24. Okey, kamu dapat 0.24814, 4.2, 0.22412. Jadi kita tambahkan sifar 8 tambah sifar 8, 4 tambah 4, 8, 2 tambah sifar 2. Jadi kamu akan dapat harganya 2,880. Okey. Itu untuk menyemaknya kita kena semakkan seperti biasalah, membahagi. Opposite bagi mendarab ialah membahagi. Okey. Dan satu lagi kita boleh gunakan cara contohnya macam ni kita akan buat. Kalau kita tahu 10 bulan, kita boleh buat 10 bulan sama dengan RM. Okey, RM. Okay, sorry. Okey, 10 bulan bersamaan dengan RM 120 kan? 120. Kalau 10 bulan, 1 bulan sama 120. Kalau 10 bulan bersamaan kita tambah kosong saja di sini. Jadi 1,200. Kalau 10 lagi baru 20 bulan kita tambah 1,200 jadi 2,400. Okey, kita dapat di sini 2,400. Okey, 2,400 kita ada lagi 4 bulan. Okey, 4 bulan tu kita darab dengan 120. Kita dapat 120. Kita darab dengan 4. Bila kita darabkan ni, kita akan dapat 480. Betul tak? Okey, kita dapat 480. Kita tambahkan di sini 400. Okey, 80. Okey, maka kita akan dapat jawapannya adalah sama sahaja dengan kita menggunakan kaedah yang tadi tu. Okey, sama sahaja. 2,880. Okey, ini kaedah yang kita gunakan untuk buat 10-10. 10 tahun. Lepas tu kita tambah untuk 4 tahun. Okey. Okey. Faham Okey, lepas tu kita tengok situasi yang kedua yang kat bawah warna kuning ni. Okey, dia kata cikgu padam yang ni. Okey, dia kata Kok Kiong membeli sebuah basikal juga. Dia perlu membayar 180 sebulan selama 15 bulan. Basikal siapakah lebih mahal? Kok Kiong atau Ramesh? Bincangkan. Okey, jadi Kok Kiong dia beli 180 sebulan selama 15 bulan. Jadi kita darablah 180 darab dengan 15. Maka kita akan dapat jawapannya 2,700. Bermakna di sini kita dapat mengetahui bahawa Kok Kiong beli 2,700 manakala si Ramesh membeli 2,880. Bermakna Ramesh lah yang membayar harga yang tinggi kerana Ramesh membayar selama 24 bulan, tetapi Kok Kiong 15 bulan. Dah limit di situ, dah jarak bulan tu, itu merupakan faedah, mungkin harga faedah bagi pembayaran mengikut bulanan. Okey. Seterusnya soalan yang seterusnya iaitu ayah Darin membeli 2 set pakaian sukan untuk Darin dan adiknya. Ayahnya memberikan 500 semasa membuat bayaran. Berapakah baki wang yang diterima? Okey, harga satu set adalah RM238.90. Ayah dia nak beli 2 set.
Maka kita fahami soalan seperti biasa. Satu set RM238.90. Kalau dua set baju sukan, berapa? Kita mendarabkan dahulu. Okey. Kalau kita lihat daripada cara fikir dia, dia kata dia bagi duit 500, lepas tu dia bayar 2 set kan. Dia buat 2 set ni, satu set pertama dan ini set yang kedua. Dan di sini ada baki sedikit wang dia kan. Okey, jadi ini boleh kita gunakan cara ini pun boleh. Tetapi kita boleh guna juga cara kita mendarab dahulu. Kita mendarab dulu. Tapi ayat matematiknya ialah RM500 tolak 2 darab RM238.90. Okey. Tapi bila ini tidak ada kurungan mana-mana, mana kita kena darabkan dahulu baru kita tolak. Ikut ikut tertib mendarab. Okey. Tertib membuat operasi, bukan tertib mendarat, tertib membuat operasi. Jadi kalau tiada dalam kurungan, maka kita darabkan dahulu. Maka kita darabkan RM238.90 darab dengan 2. Maka kita akan dapat jawapannya RM477.80. Okey, ini untuk 2 set. Okey, kalau kita lepas tu baru kita lakukan operasi tolak. Bila tolak, kita akan dapat bakinya adalah RM22.20. Itu adalah bakinya sebanyak RM22. Okey, 20 sen. Okey, baki wang yang diterima ialah RM22.20. Okey. Kalau guna kaedah gambar rajah pun boleh juga kita kaedah ni macam ni. Ada bahagian baki ni, bahagian lebih ni, bermakna kita tolak, kita tambahkan dahulu 238.90 tambah 238.90 barulah kita tolak dengan 500. Okey. Seterusnya kita tengok. Okey, bersempena dengan satu promosi jualan, harga bagi satu set pakaian sukan yang sama telah dikurangkan sebanyak RM23.40. Dikurangkan sebanyak RM23.40. Okey. Kita mesti keyword kita dikurangkan, bermakna operasi tolak. Berapakah jumlah harga 2 set pakaian sukan semasa promosi? Dia nak 2 set juga. Okey. Jadi kita boleh gunakan cara dia. Yang pertama RM238.90. Kita tolak RM23.40. Ini cara yang pertama. Dia banyak cara Kita akan dapat jawapannya adalah RM215.50 untuk satu set. Dia nak 2 set, maka kita darabkan RM215.50 darab dengan 2, maka kita akan dapat jawapannya RM431. Okey, dengan cara yang kedua kita boleh juga darabkan tadi harga tadi kita dapat tadi yang itu RM477.80. Kita tolak dengan RM23.40, kita darab dengan 2. RM23.40 ni kita darab dengan 2. Lepas tu barulah kita tolak RM477.80 dengan tolak dengan hasil darab RM23.40. Jawapannya adalah sama sahaja. Okey. Situasi yang seterusnya itu Hani menabung wang saku sebanyak RM3.50 setiap minggu kerana berhasrat membeli seutas catangan berharga RM300. Ibu menambah RM2.50 setiap minggu sebagai galakan kepadanya. Adakah hasrat Hani akan tercapai pada minggu ke-40? Okey, garis pandu dia kata garis maklumat yang penting. Okey, menabung wang sebanyak RM3.50 setiap minggu. Lepas tu mak dia beri pula RM2.50 setiap minggu. Jadi kalau kita gabung, kalau setiap minggu ni dia berapa? Okey, jadi 2.3 RM2.30 tambah dengan RM2.50 jadi berapa? Okey, jadi RM6 kan. Okey, jadi sekarang ni kita kena tengoklah, kita buat dalam jadual pun boleh. Selama berapa minggu? Okey, kalau buat jadual macam ni, kita cakap tak kita buat sampai berminggu-minggu sampai harga dia 300 tu. Jadi untuk menyenangkan kamu buatlah macam ni, RM3.50 tambah RM2.50 dalam kurungan. Kamu darabkan dengan 40. 40 itu adalah 40 minggu. Okey. Okey, bila kamu dah dapat, jawapannya adalah 240. Okey, minggu ke-40 tu dia dapat kumpul duit sebanyak 240. Tapi
harga bagi jam tangan itu ialah 300. Cukup atau tidak? Tak cukup kan? Jadi bermakna dia tak cukup sebanyak berapa puluh lagi? RM60 saja. Jadi hasrat ni tidak tercapai pada minggu ke-40. Okey, hasrat dia tak tercapai lagi kerana dia tak cukup lagi 60. Jadi okey. Pada minggu ke berapakah hasrat ni akan tercapai? Bincangkan. Jadi dia tak cukup lagi RM60. Ingat, okey. RM60 Sorry. Okey. Dia tak cukup lagi sebanyak RM60. Okey, RM60. Dia tak cukup RM60. Okey. So, okey. Okey, RM60 dia tak cukup. Jadi kita akan kira lah. 300 tolak dengan 240 dapat RM60. Lepas tu RM60 bahagi dengan 6, 10. 10 ni 60. Kita nak tahu bilangan minggunya. Kita kena tak bahagilah. Bahagi duit dengan duit lah. Kalau RM60 yang baki tadi, RM60 ni kita bahagi RM6 sebab setiap minggu dia kumpul sebanyak RM6. Jadi RM6 bahagi ringgit kita akan dapat minggu. Jadi 60 bahagi 6 dan kita dapat 10. Jadi kita hani hendaklah maka minggu ke-50 baru hasratnya tercapai. Bermakna 40 tambah dengan 10 jadi 50 minggu. Jadi minggu ke-50 baru dia tercapai untuk membeli seutas jam tangan. Seutas jam tangan. Okey, seterusnya. Okey, wang tabung kebajikan sekolah berjumlah RM504. Pihak sekolah menerima sumbangan sebanyak Wang tabung kebajikan sekolah berjumlah RM5,400. Pihak sekolah menerima sumbangan sebanyak RM5,500 lagi. Jumlah wang itu akan diagihkan sama banyak kepada 26 murid yang terpilih. Berapakah nilai wang yang diterima oleh setiap murid? Jadi operasinya adalah operasi bergabung itu tambah dan bahagi. Sebab dia kata dia ada dah kebajikan ada dah RM5,004. Lepas tu dia terima lagi sumbangan sebanyak RM5,500. Ini merupakan operasi tambah. Okey, ditambah. Okey, lepas tu kita dah dapat kumpul dalam tabung tu, tambahkan dia masuk dalam satu tabung. Kita pun bahagi kepada 26 orang murid. Tambah. Yang pertama kita tambahkan, kita dapat RM10,504. Lepas tu kita bahagikan kepada 26 orang. Maka kita dapat setiap orang adalah RM404. Bahagi seperti biasa. Untuk semak jawapan dia, bahagi mesti didarab dengan bahagikan tadi kita bahagi. Kalau kita nak tahu jawapan dia betul atau tidak, kita darab RM404 tu darab dengan 26. Okey, seterusnya kita okey, ini cuba ini. Okey, kita lihat ni mungkin yang terakhir daripada cikgu, penerangan tak terakhir daripada cikgu. Dia kata cuba ini. Selesaikan masalah yang diberikan. Nota di sebelah menunjukkan perancangan kewangan Ibu Wani. Ibunya bercadang memberikan sebahagian wang persaraannya sama banyak kepada 5 orang anaknya. Okey, wang persaraan RM145,358.70. Okey, jumlah wang untuk anak-anak dikata nak bagi RM12,000. Belanja melancong RM5,750. Wang pelaburan dia tak tahu kat sini. Okey, dia kata berapakah jumlah wang yang akan diterima oleh setiap anaknya. Okey, setiap anaknya. Anak dia ada 5 orang. Maka operasi yang pertama ialah kita ambil jumlah untuk anak-anak dia ni itu sebanyak 12,000. Kita bahagi kepada 5. Okey, 12,000 kita bahagi kepada 5 ini, maka kita akan dapat lakukan operasi biasa. 12 bahagi 5 tak boleh, 10 ada yang kedua. Okey, maka kita tolakkan 12 tolak 10 dapat 2, turun kosong ni, turunkan kosong ke bawah. Kita akan dapat 20 naik atas. Okey, dah habis. 20 adalah yang keempat. Okey, turun kosong, naik kosong. Jadi kita akan dapat RM240 untuk setiap orang. Okey, seterusnya hitung wang pelaburan Ibu Wani. Kita nak tahu berapa pelaburan Ibu Wani, kita melakukan operasi tolak. Wang persaraan tolak semua.
itu jumlah wang untuk anak dia dan juga belanja melancong. Jadi kita akan dapat yang kedua adalah RM145,358.70 kita gabungkan, itu operasi ini kita gabung dalam in bracket, dalam kurungan kita tambahkan 12,000 tambah dengan 5,750, maka kita akan dapat kita lakukan operasi tolak seperti biasa tu 145,358 tolak 70 sen tolak dengan 17,750. Okey, kita akan dapat jawapannya adalah 127,608 127,608.70 sen. Okey, faham Okey, jadi cikgu hari ini sekian, terima kasih. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.